memecahkan kesunyian, menghapuskan kezaliman untuk keadilan. Oh, satu tenaga melangkah untuk Malaysia. Masa depanmu bersuara, hey, marilah kita, hey, bersama-sama bersatu untuk masa depan. Hey, hey, marilah kita, hey, satukan jiwa sekata sepakat bersama tu negara, negaraku Malaysia, hey. Lawan tetap lawan, suara yang membara, mendambakan kebebasan, mempertahankan maruah kita untuk negara. Oh, satu tenaga melangkah untuk Malaysia. Bersama-sama bersatu untuk masa depan. Hey, hey, marilah kita, hey, satukan jiwa sekata sepakat bersama kita. Bersedia. 3, 2, 1. Kini kita mengalami banyak perubahan. Dimanapun kau berada penuh dengan cabaran. Kita akan tetap teguh berganding bahu terus menempuh. Gelap akan hilang, kita pasti menang. 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 Hey, marilah kita, hey, bersama-sama bersatu untuk masa depan. Hey, marilah kita, hey, satukan jiwa sekata sepakat bersama. Hey, marilah kita, hey, bersama-sama bersatu untuk masa depan. Hey, marilah kita, hey, satukan jiwa sekata sepakat bersama tu negara, negaraku Malaysia. Hey. Dr. Mahathir was typically decisive when he moved against Anwar Ibrahim, sacking him as Deputy Prime Minister, as Finance Minister, and a day later leading his dumping from Malaysia's dominant political party UMNO. Saya menjangkakan dalam masa yang singkat kemungkinan saya ditahan, apa juga cara, sama ada Akta Keselamatan Dalam Negeri atau dituduh ke mahkamah tanpa memungkinkan saya diberi kad jamin. Just have the strength to carry on because we are doing the right thing. Parti Keadilan Rakyat KKR pula memenangi 31 kursi parlimen. We want our people to survive in this great country. Age Weekly unearthed questionable deals of 1MDB, urges fund to bring home 18 billion ringgit.
Malaysia has reported its first locally transmitted case of the new coronavirus, and who was Malaysia's first citizen to be infected. Pejabat Perdana Menteri hari ini mengesahkan Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa parti itu telah membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. The mass exodus led to the collapse of the 2-year-old government under the weight of internal rivalries and plunged the country into a deep political turmoil. Sebab saya selalu sebut perancangan tidak berlaku sekelip mata, ada perencanaan yang lama, pengkhianatan dalaman, dan ada dalang yang beri laluan. Kalau tidak, tak semudah itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Maaflah jika Abah ini mula menggunakan rotan sekarang. Malaysia's COVID-19 infections have surged to more than 1,000. It's the highest number in Southeast Asia. The military will be deployed from Sunday to help enforce travel and movement bans. Bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dibebaskan daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan konsesi balak di negeri itu. Let's turn our attention to Malaysia, where the country will fine people who refuse to stay home, violating the country's lockdown, and the penalty, $230. Police, they've already started issuing fines, and offenders have 2 weeks to pay. Those who can't pay the fine will be sent to court. Kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.5% tahun lalu, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 27 tahun. Manakala sektor pertanian, pengembungan, pengkuarian dan pembinaan kekal mencatatkan penurunan. Dalam hal itu, Ketua Pembangkang mendesak kerajaan bertindak segera dalam menangani isu kenaikan harga barangan dan makanan di seluruh negara. Bukan setakat makanan, pelbagai barangan lain seperti peralatan elektrik, alat tulis dan perabot dilaporkan sedang mengalami kenaikan harga. Belakangan ini, kenaikan harga barang hal, terutama barang masak, memberi kesan kepada pengguna yang meminta kerajaan melakukan sesuatu supaya kenaikan harga itu dapat dikawal. Bangang! Tidak membantu sama sekali. Pencalonan bagi pemilihan PKR 2022 bermula hari ini hingga Ahad melibatkan jawatan di peringkat cabang dan di seluruh negara. Pencalonan bagi pemilihan PKR 2022 bermula hari ini hingga Ahad melibatkan jawatan di peringkat cabang dan di seluruh negara. Cabaran kita ialah bagaimana kita mencari penyelesaian, membuka minda, memberi wawasan kepada generasi ini bahawa kita parti masa depan yang ada hala tujuan, ada jawapan. Kita mampu mengubah masa depan mereka yang kalau kekal di tangan kerajaan sekarang, hancur punah ranah saudara. Kita kena memperkemaskan persiapan pilihan raya umum secepat mungkin dan memperkuatkan jentera parti daripada sekarang. Saya nak minta tegus dengan Presiden dan pimpinan pada hari ini supaya diberikan mandat untuk saya bersama-sama dengan saudara-saudari memimpin persiapan pilihan raya umum akan datang. Boleh ke tidak? Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Ya hoi.
hoi, hoi ya, hoi ya, hoi. La 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 la. Hoi, hoi ya, hoi. Siapa sokong penyamun? Hoi bangun yang lama mengelabun. Duit kau aku, semua dia sapu. La 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 la. Inspektor Sab, saya nak buat laporan. Negeri saya ada 2-3 tokan. Sini banyak ikan, mereka monopoli joran. Rakyat tak dapat memancing, mereka lapar dan bosan. Orang dia boncet makan duit tepi. Orang kita tak mampu, orang luar yang beli. Bila tengok berita kami semua rasa geli. Bila pusing Nusantara kawan-kawan kami perli. La 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 la. Hoi, hoi ya hoi. Siapa sokong penyamun? Hoi bangun yang lama mengelabun. Duit kau aku, semua dia sapu. La 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 la. Inspektor Sah, ini abad ke-21 tapi kenapa kita ada kapal separa kayu? Rakyat sama sultan dia cuba tipu, cuba beritahu aku kenapa macam gitu. Ada kapal selam tapi tak reti berenang. Acana kalau sisir pantai kita kena serang. Terus terang tidur aku tak tenang. Fikir nasib anak bini kalau kita kena serang perang. La 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 la. Hoi, hoi ya hoi. Siapa sokong penyamun? Hoi bangun yang lama mengelabun. Duit kau aku, semua dia sapu. La 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 la. Duit aku makin kecil, boncet dia makin besar. Makin ramai miskin bandar, ramai miskin tegar. Ada yang bersuara, masih rasa gentar. Ada mulut buka besar, tersedak penuh dedak. Mungkin cara mereka bila dilentur. Dulu-dulu mula tak ada siapa yang tegur. Makin lama maruah kita semakin lebur. Jadi biar aku buka mulut semua kena sembuh. La 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 la. Hoi, hoi ya hoi. Siapa sokong penyamun? Hoi bangun yang lama mengelabun. Duit kau aku, semua dia sapu. La 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 la. Sementara itu, penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Diundang ditampi beras, dipilih antah satu-satu. Dengan pengumuman ini, mandat akan dipulangkan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU ke-15. Proses ini berlandaskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sebagai pasak pemerintah sejak negara mencapai kemerdekaan. Pembubaran ini dilaksanakan bagi menoktahkan suara-suara yang selama ini meratib keabsahan kerajaan, kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Semoga rakyat menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet keluarga Malaysia 2023, mengekalkan kestabilan politik, memulih dan mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan keluarga Malaysia yang berbilang agama, kaum dan etnik.
Akhir kata, dengan penuh keinsafan, pengharapan dan tawakal, saya mendoakan semoga seluruh keluarga Malaysia dan negara sentiasa dipayungi rahmat, dilimpahi berkat. Semoga disuburkan hari kita, semoga disuburkan hati kita untuk terus mendukung agenda besar pencapaian kemakmuran serta kemajuan Malaysia yang tercinta ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, okay. Selamat malam kepada semua orang yang masih menunggu. Terima kasih, malam ni kita busy sikit lah. So dalam studio sekarang ni kita bersama YB Nik Nazmi. So as you all know, memang tadi kita dah dengar pengumuman pembubaran Parlimen oleh Datuk Seri Ismail Sabri. So malam ni kita adakan sesi live yang tergempar lah. YB kan? Tergempar sikit malam ni. So kita akan cerita banyak benda malam ni. Kita mulakan dulu dengan YB. How are you, YB? Okay, malam ni memang saya banyak adakan beberapa mesyuarat di peringkat jentera saya di Setiawangsa, di kalangan beberapa penasihat penting lah ataupun tim yang penting untuk bincang plan untuk pilihan raya. Saya juga adakan juga pertemuan di peringkat parti, di peringkat pusat tadi bersama dengan Datuk Seri Anwar dan juga saudara Rafizi. Tapi tengah hari tadi saya, sebelum pengumuman tu, saya dah orang kata dah bau-bau lah yang kita akan adakan pilihan raya. Maka saya bawa family pergi makan dulu. Mungkin lepas ni susah sikit nak luangkan masa dengan family. Kita memang dah lama kita dalam satu, macam mana nak cakap kan, kita dalam satu dibelenggu oleh this uncertainty kan, sebab tak tahu bila pilihan raya ni kan, bila dia nak bubar parlimen pun kita tak tahu. And sebelum ni is undi Rabu, now it's undi banjir. Kan, hashtag undi banjir. So initially bila dengar pengumuman tadi, apa reaksi ahli-ahli Parlimen Sekutu, YB? Bagi kami, ialah kita sebab dah beberapa desas-desus ni telah bertiup kencang lah dalam beberapa hari kebelakangan. Dan saya ingat saya letak satu posting bila pembentangan belanjawan, yang saya kata dia rasa-rasa macam hari terakhir di sekolah kan. Kita nak bergambar, kita nak ada satu sense of nostalgia. Cuma berbeza kalau hari terakhir sekolah tu biasanya kecuali kita kena buang sekolah, kita tahulah bila hari terakhir sekolah kan. Tapi kali ni kita tidak tahu, cuma ada teka-teki kan. Jadi bila pengumuman ini berlaku, kita tak terlalu terkejut, tetapi tentulah kita sedikit kecewa kerana sebagaimana saya ingat ramai telah bangkitkan, kita sekarang berada di tengah-tengah ataupun musim banjir sudah pun bermula. Betul. Di beberapa buah negeri, bukan saja di Semenanjung, malah di Sabah, Sarawak, ada beberapa kawasan sudah pun mula dilanda banjir. Cuma ada pula dia kata, oh itu bukan banjir monsun, ini banjir kilat. Saya ingat banjir monsun ke, banjir kilat ke, tapi rakyat sengsara. Banjir tetap banjir. Banjir tetap banjir. Betul. So, okay, dia bubarkan parlimen tadi tu. Adakah ini satu tanda Datuk Seri Ismail Sabri tunduk kepada desakan Presiden UMNO? Mungkin nampak gayanya begitu, bahawa tekanan daripada parti Perdana Menteri itu terlalu kuat. Cuma akhirnya beliau merupakan Perdana Menteri. Beliau tanggungjawabnya jatuh ke atas bahu beliau. Kalau orang putih kata the buck stops with him. Makna beliau boleh salahkan parti, beliau boleh salahkan banyak pihak, tetapi akhirnya sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tentang pembubaran parlimen, maka beban itu jatuh di atas beliau. Dan saya ingat antara perkara yang selalu dilaung-laungkan oleh UMNO baru-baru ini di dalam beberapa acara mereka ialah bahawa bila
UMNO menang PRU 15, maka akan ada kestabilan. Sedangkan kita tahu yang kerajaan yang ada pada hari ini, Perdana Menterinya UMNO. UMNO juga sebahagian daripada kerajaan, mereka ada banyak menteri-menteri di dalam kerajaan, tetapi kerajaan itu tidak stabil. Jadi bagi saya jelas bahawa masalah ini dia macam orang kata kuasa yang mereka dapat ni berpuaka sebab mereka masuk dengan jalan yang salah. Ini kalau bukanlah saya nak kata apa, tapi kalau kita kata superstitiously, itulah maksudnya karma. Maknanya mereka dapat dulu dengan cara yang tak betul. Tadi disebut sendiri, dia kata kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Jadi itu bala yang melanda mereka. Kita tidak ada masalah, betul, kerana benda ni harus dikembalikan kepada rakyat. Itu cara terbaik, saya setuju. Cuma masa dan ketika, sedangkan pembangkang Pakatan Harapan kita telah bagi komitmen bahawa sebagaimana kita tunjukkan sebelum ini, kita telah memastikan belanjawan itu lepas. Kita juga telah memastikan pindaan-pindaan perlembagaan seperti Akta Anti Lompat Parti, Sabah Sarawak telah berjaya dilaksanakan bila kita telah menunjukkan satu kerjasama yang bersejarah dengan kerajaan. Jadi kalau boleh kita nak benda ni kita push sehingga ke tahun hadapan untuk kita melalui proses pilihan raya. Sebab kita belum habis penggal pun lagi kan YB kan? Betul. Maksudnya kerajaan boleh sehingga bulan 6 atau bulan 7 tahun depan dan kemudian mereka ada sekitar 60 hari selepas itu untuk laksanakan pilihan raya. Okay, so kalau sekarang ni Pakatan Harapan dah umum yang DUN Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor takkan bubar. Ya. So is that still in the plan? Macam mana tu? Ya, itu masih lagi perancangan kita sebab kita berpendirian bahawa kita tengok betapa teruknya Lembah Kelang dilanda oleh banjir tahun lepas, Disember tahun lepas. Jadi kita nak elakkan perkara tersebut dan saya percaya Pulau Pinang juga terjejas, Negeri Sembilan juga ada terjejas. Jadi bagi kita itu langkah yang terbaik dan tambahan pula kita ada Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka juga baru saja melaksanakan pilihan raya negeri. Kita nampak bayang bahawa Kedah, Kelantan dan Terengganu juga mungkin akan ikut sama. Kalau betul itu berlaku, maka hanya tinggal 3 negeri yang dipimpin oleh barisan, iaitu Perlis, Perak dan Pahang yang akan melaksanakan pilihan raya negeri serentak dengan PRU. Oh, okey. Tapi saya tak faham YB. Kalau katakan kita masih tegas dengan pendirian kita, ya, DUN masih akan kita tak akan bubar lagi DUN dan pilihan raya diteruskan, apa senario yang boleh kita agak? Dia dari segi kita nak menunjukkan bahawa itulah tak perlu kita ada pilihan raya dari segi peringkat kita. Jadi memandangkan masa masih ada, tapi kita tahulah tadi Perdana Menteri ada sebut, dia kata selain daripada 4 negeri iaitu Johor, Sabah, Sarawak dan Melaka, dia kata maka negeri-negeri lain dia nasihatkan supaya dibuat pilihan raya. Jadi bagi saya itu adalah kuasa yang ada pada masing-masing negeri. Tapi bagi saya pendirian itu pendirian yang terbaik untuk kita tunjuk komitmen kepada rakyat bahawa kita letakkan rakyat di depan berbanding dengan kedudukan politik. So dengan pengumuman hari ini YB, agak-agaknya bila pilihan raya? Tarikh yang kita boleh agak ada. Ini satu, saya bukan pakar teka-teki lah tapi kalau kita tengok jangkaan ramai, dia pilihan raya dia ada proses legal dia kena ada writ dan sebagainya yang kena dikeluarkan. SPR akan umumkan tarikh dan kemudian kita tengok sebab kita ada selepas ni ada Deepavali. Deepavali lagi. Ya, pada minggu dalam minggu terakhir bulan Oktober ni. Tetapi kita merasakan bahawa dia tidak akan melangkaui beyond minggu kedua lah, November. Ya, sebab selepas itu dijangkakan monsun akan menjadi lebih teruk. Jadi jangkaannya mungkin minggu pertama kedua dalam bulan November. I'm sure YB pun tahu yang actually ramai dalam Twitter ni, especially Twitter lah. Diorang dah start satu hashtag boycott PRU 15. So they're saying that kita tak patutnya turun undi dan kita boycott ramai-ramai. What do you think of this? Saya tak setuju. Kalau kita tengok tadi pengumuman yang dibuat oleh Bersih pun, mereka kata memang mereka tidak setuju dengan pilihan raya banjir.
tetapi memandangkan ia sudah datang dan ini merupakan cara kita memilih pemimpin kita. Jadi kalau kita boikot dan pihak lain tidak boikot, maka mereka akan menentukan siapa yang jadi kerajaan. Jadi bagi saya sama macam ketika kita kerajaan yang lepas buat undi Rabu. Maka kali ini undi banjir, kita kena tunjukkan kemarahan kita kena tunjukkan protes kita bukan dengan tidak mengundi tetapi dengan mengundi parti selain daripada Barisan Nasional yang memperkenalkan pilihan raya kali ini. Tapi bagi saya pilihan raya parti yang terbaik ialah Pakatan Harapan. Memandangkan Pakatan Harapan bagi saya tidak dapat lagi merealisasikan agenda kita pada pilihan raya lepas kerana langkah Sheraton pertama, dan kedua Pakatan Harapan konsisten untuk membela nasib rakyat yang terbanyak. Kita bukan nak menyelamatkan pemimpin tertentu yang nak masuk ke penjara kerana isu rasuah atau salah guna kuasa, tetapi kita nak memastikan kepentingan rakyat tu berada di depan. Jadi sebab itu bagi saya, bagi peluang, saya punya pitch mudah je bagi 5 tahun kepada Pakatan Harapan. Itu yang kita patutnya dapat pada 2018. Saya tahu memang itu yang mungkin setengah tu rasa nak boykot kali ni atau rasa malas nak keluar, dan kita tengok sebahagiannya tergambar waktu PRN Melaka dan juga Johor. Tetapi bagi saya memang proses ini dia bukan macam dia ada destinasi dia, kita terus sampai dan segala-galanya cantik belaka. It's a process. Jadi kalau kita bercakap it's a process, bermaksud proses dia ialah tiap-tiap pilihan raya kita kena melalui proses itu. Dan sekurang-kurangnya kita kena tengok 5 tahun untuk tunjuk betapa adakah kita dapat laksanakan janji kita atau tidak. Dan saya bagi contoh yang mudah, bila kita diberi peluang di Selangor, di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, saya tengok prestasi kita sangat baik. Tidak nak kata sempurna, tidak. Dan saya setuju mungkin di Selangor kita kadang-kadang mungkin alpa kerana atau Pulau Pinang kita rasa kita dah tiga penggal berkuasa. Tetapi secara umumnya kita telah menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada kerajaan-kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Jadi bagi peluang kita 5 tahun di peringkat pusat untuk kita tunjuk apa yang kita mampu lakukan, dan selepas itu kita pulangkan mandat itu kepada rakyat untuk mereka tentukan sama ada PH ataupun BN atau PN atau apa jua parti yang ada pada waktu itu. Okay. So nak tanya YB pasal pengumuman tadi. Memang YB dah sebut tadi, ini satu, tak perlu pun kita ada PRU sekarang. Sebenarnya kita masih boleh habiskan penggal tu. Kita boleh adakan PRU in Mei Jun. So sekarang ni kita ada PRU ni, apa in your opinion, apa pendapat YB about the motif dia adakan PRU ni sekarang dengan banjir, dengan peredaran monsun, and also kita tahu yang ramai graduan-graduan di convocation akan berlaku di bulan November. So mesti dah beli tiket dan dengan family semua dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni kena hadap PRU pula. Silap-silap minggu PRU tu is minggu combo. So macam mana tu IB? What do you think is the motive behind this? Motif dia tidak lain dan tidak bukan ialah kerana bagi UMNO, terutamanya pimpinan di bawah Zaid Hamidi. Beliau merasakan bahawa beliau ada beberapa kes mahkamah lagi, walaupun beliau telah menang satu kes, tetapi ada kes-kes yang lain dan pihak kerajaan juga mungkin akan merayu kes beliau. Jadi cara terbaik untuk menyelamatkannya selepas tengok apa yang berlaku kepada Najib ialah dengan memastikan pilihan raya diadakan secepat mungkin. Dan saya tak tahulah betul ke tidak, tapi saya tadi dengar cerita MIC, antara dia kata kempen mereka ialah kalau menang mereka nak bebaskan Najib. Jadi itulah saya tak tahu, mungkin saya tersilap, minta maaf kepada MIC. Kalau orang di bawah mungkin boleh komen betul atau tidak, tapi itu yang cerita yang saya dengar sebentar tadi. Jadi so dia tidak ada kaitan dengan negara. Kalau macam saya kata, kalau nak kata soal kestabilan, kita telah buktikan MOU itu sebagai satu bentuk persefahaman kerajaan dan pembangkang yang memastikan walaupun majoriti kerajaan itu sangat nipis, tetapi mereka dapat meluluskan belanjawan, mereka dapat meluluskan ucapan titah tuanku
yang merupakan equivalent kepada undi-undi sokongan buat kerajaan. Jadi tak timbul lagi ya persoalan ketidakstabilan itu. Kalau ada ketidakstabilan ialah sesama kerajaan. Kalau soal itulah saya tak tengok apa lagi isu, sebab kita telah bagi mereka comfort tersebut untuk mentadbir, ruang untuk mereka ni. Kita tidak dapat satu jawatan kerajaan pun, bukan kita kata kita akan sokong kamu, kita bagi kami jawatan menteri dan sebagainya. Tidak. Tidak ada satu pun jawatan menteri yang kita pegang. Cuma kita minta beberapa reform dilaksanakan. Jadi ini adalah satu tindakan yang sangat selfish, yang tidak memikirkan tentang soal rakyat maupun soal negara. Jadi seolah satu negara ni akan diheret untuk proses pilihan raya. Tetapi kita tunjukkan bahawa rakyat itu tidak bodoh dan tidak boleh diperbodohkan. Jadi bagi saya itu cabaran kita, dan saya yakin bahawa kita mampu tunjukkan bahawa rakyat akan menjadi penentu dalam pilihan yang akan datang. Okay, kita ambil satu soalan daripada Syazwan Mokhtar. Dia tanya, sekarang macam ramai tak percaya sistem demokrasi kita ni, undi 18 tambah banjir lagi, PRU lagi. PRU nanti apa plan kita nak make sure orang turun undi? Saya fikir perkara yang terpenting untuk Pakatan Harapan, untuk jentera, ialah kita kena pastikan kita ada kemudahan, kita ada sistem untuk kita bawa kita punya pengundi-pengundi turun waktu hari mengundi. Saya merupakan pengerusi di Kelantan dan juga Terengganu bagi Parti Keadilan. Kerusi saya kalau selama ini ialah di Setiawangsa, akan datang insya-Allah di Setiawangsa, tapi itu ialah keputusan parti. Setiawangsa mungkin cabaran dia berbeza, tapi kalau di Kelantan, Terengganu, isu banjir ini menjadi sangat signifikan. Jadi kita kena pastikan pengundi-pengundi kita yang kita kenal pasti dapat turun mengundi. Kita juga kena, jadi kerja dia memang tak mudah lah. Jadi soal bantuan kecemasan, kebajikan, pengundi-pengundi juga kita kena fikirkan, kerana ada kemungkinan bahawa waktu itu juga mereka perlukan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi kita risau jugalah ya, kalau dulu biasa kita tahu tempat mengundi ni sekolah. Tapi kalau dan tempat perlindungan banjir pun sekolah. Jadi katakan ya minta dijauhkan, tapi kalau berlaku pada waktu yang sama, di mana mereka akan diletakkan. Jadi kita kena pastikanlah apa-apa pun kebajikan dan keselamatan rakyat itu menjadi keutamaan. Nombor 2 ialah memastikan mereka dapat keluar mengundi dengan baik. Kita cerita pasal bajet pula YB. So adakah bajet yang diumumkan itu a form of janji kosong semata-mata, apa motif di sebaliknya dia umumkan bajet kemudian dibubar parlimen? Sebab Tengku Zafrul ada cakap ada kemungkinan bajet perlu dibentang semula kalau parlimen dibubarkan. So is that apa yang dia dah cerita dekat parlimen dalam bajet tu, is it not in the plan untuk dilaksanakan ke? What is it? Itu strategi sama yang digunakan oleh Dr. Mahathir dalam pilihan raya umum 1999. Waktu itu merupakan krisis terbesar bagi UMNO kerana peristiwa reformasi. Pengundi-pengundi Melayu terutamanya dilihat sangat kuat menolak UMNO dan Barisan Nasional. Maka apa yang mereka buat? Mereka bentangkan satu belanjawan. Mereka kemudian dengan janji yang hebat-hebat juga, mereka bubarkan parlimen. Kemudian mereka menang pilihan raya, dan selepas menang mereka, sebab mereka bila parlimen baru kena ada belanjawan baru. Jadi mereka cepat-cepat luluskan satu belanjawan yang bersifat lebih streamline ataupun lebih kecil berbanding dengan belanjawan asal. Sebab dah menang. Ya, jadi belanjawan itu digunakan sebagai platform berkempen. Jadi ini sama seperti apa yang berlaku. Sebab itu ramai yang mensasarkan bahawa pembubaran akan berlaku pada minggu ini. Ya, sebab maka jangkaan dia waktu tu kalau tak bubar minggu ni, most likely kita akan pergi sampai ke 2023. Sebab belanjawan akan diluluskan dan sebagainya. Jadi terbukti betul ya jangkaan tersebut. Tapi bagi saya belanjawan ni bukan benda main-main. Of course betul, ini kerajaan kalau nak kata legally, yes, mereka buat perkara yang legal. Tetapi dari segi moral bagi saya,
belanjawan itu satu komitmen yang serius untuk perbelanjaan kerajaan, untuk sekolah, untuk hospital dan sebagainya. Jadi kalau digunakan sebagai untuk sepak terjang politik, maka ia seolah menghina rakyat lah. Jadi bagi saya kita tengok belanjawan ini tidak lebih daripada, inilah manifesto mungkin bagi Barisan Nasional. Tapi kita juga tengok banyak ada kelemahan dan sebagainya dalam belanjawan ini, tetapi akhirnya ia digunakan sebagai satu bahan kempen untuk memenangi undi rakyat semata-mata. Okay, so you guys yang di luar sana, kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada kita, yang kita akan tanya YB ya. Okay, Brandon Agnes Lee. Okay, thank you for joining our live. Adakah kita akan membuat sebarang kempen atau inisiatif untuk menolong pengundi luar negara? Pengundi luar negara, ya. Kita ada di peringkat, saya ingat di peringkat ahli parlimen, di peringkat bersih. Ahli parlimen ini termasuk berlainan parti, bukan hanya PH. Kita ada bercakap soal pengundi-pengundi luar untuk memudahkan sistem pengundian. Sebab kalau kita tahu pilihan raya lepas, saya ada kawan-kawan di London misalnya, sehari sebelum mengundi baru dapat undi pos tu, yang mana mereka kena post pula ke Malaysia. Kita ada kes yang mana kebetulan mereka di Amerika ada terpaksa pergi ke lapangan terbang, tengok siapa ada, dan tiba-tiba ada pilot dari Malaysia yang nak pulang untuk mengundi, dia pass undi. Jadi dia terlalu dia terlalu lemah lah sistem yang ada sebelum ni. Jadi apa yang pernah ada yang dicadangkan tadi berkaitan dengan apa yang disebut tentang mahasiswa yang konvo, mungkin kita juga kena sedar bahawa banyak warga Sabah dan Sarawak bekerja di Semenanjung. Jadi kalau mereka dibolehkan untuk tak perlu, sebab kita tahu harga tiket sekarang memang sangat ya, kadang-kadang ada sekali tu nak balik ke Kota Kinabalu macam nak pergi London. Betul. Kan? Jadi dalam keadaan itu, apa salahnya mereka ada sistem untuk pengundi outstation. Kalau termasuk it applies both ways. Maksudnya kalau pengundi rakyat Malaysia yang berada di Sabah dan Sarawak daripada Semenanjung, mereka bekerja sana, tak perlu pulang ke sini. Betul. Dan vice versa. Ia akan memudahkan. Dan begitu juga undi luar negara tu, mungkin mereka boleh diberikan ballot, kertas undi itu lebih awal dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat suntuk ni. Kat US dah ada sistem macam ni kan? Dah ada. Malah Indonesia pun dapat melaksanakan pilihan raya negeri mereka dengan cukup baik. Jadi bagi saya itu perlu kita laksanakan, sebab ini adalah asas kepada sistem demokrasi kita. Jadi tapi ialah dalam sistem ni, dalam pilihan raya kali ni, saya tak pasti apa yang sempat kita laksanakan. So kalau Pakatan Harapan menang kerajaan, is this something yang boleh kita laksanakan? Yes, bagi saya ini antara perkara terpenting bagi agenda kerajaan kita, untuk memastikan semua hak rakyat itu tidak diletakkan ataupun diketepikan. Alright. Okay. So apa persiapan menjelang PRU di Setiawangsa, YB? Persiapan kita ialah kita sebenarnya sudah merancang untuk melaksanakan majlis makan malam kutipan dana lah, biasa dekat dengan pilihan raya ni, 29 Oktober. Kalau ikut jadual setakat ni akan dihadiri oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Presiden Saudara Rafizi Ramli. Jadi kita teruskan, kita ada perbincangan tadi, kita kata kita akan teruskan sebab memang kita perlukan dana untuk pilihan raya dan kita jangkakan ia masih lagi dalam tempoh kempen. Kita akan teruskan perkara tersebut. Jadi boleh ke Facebook saya, fb.com/Nick Ahmad. Ada poster, banyak lagi tiket yang kita masih lagi jual. Boleh beli tiket tersebut untuk membantu kempen kita. Sambil tu boleh tengok ucapan-ucapan daripada pimpinan dan menyumbang ke arah dana kita. Selain daripada tu, kita juga akan turun ke ranting-ranting untuk memastikan kita ada jentera tersedia di setiap daerah mengundi. Kita juga telah menggunakan sistem Sista
yang merupakan sistem aplikasi untuk mendaftar sukarelawan. Jadi kita telah masuk angka yang agak baik, tetapi kita perlu giatkan lagi siapa nak mendaftar sebagai sukarelawan, terutama menjadi polling agent, counting agent waktu mengundi. Jangan risau, kita akan bagi latihan siapa yang nak mendaftar sebagai field worker ataupun buat phone bank, telefon pengundi-pengundi, boleh daftar. Maknanya mereka pergi ke Google Play Store ataupun Apple iOS Store, boleh download Sista, CISTA, daftar di sana dan pilih kawasan yang hendak dibantu setiausaha. Jadi itu juga kita akan dalam proses latihan dan sebagainya, dan kita dalam proses merangka program lah untuk berkempen di Parlimen Setiausaha. Kalau boleh saya nak minta YB ulas lebih sedikit pasal isu dana minta dana ni kan. Sebab ramai diorang rasa macam, saya dah baca banyak komen lah, dia cakap kenapa minta dana dekat public kan, kenapa buat crowdfunding kan. Time pilihan raya dah start datang kan, minta dana dan sebagainya. So kenapa kita minta dana daripada public? Okey, jadi sekarang kita punya sistem pendanaan politik ni masih lagi jauh dari baik lah, jauh daripada sempurna. Kita ada sistem pendanaan ahli parlimen, tapi itu sebagai ahli parlimen. Jadi sekarang saya bukan lagi YB kan, bermula petang tadi. Itu satu hal. Jadi untuk kempen itu, kita ada di Malaysia setakat ni hanya had perbelanjaan waktu kempen pilihan raya. Jadi yang tu kita kena submit laporan, dan itu pun terus terang tidak ada audit. Jadi mungkin setengah tu dia submit je lah, dia tanpa buat report yang betul. Jadi bila kita tahu, kita tengok bendera, kita tengok poster, kita tengok ceramah dan sebagainya, dia ada funding dia. Jadi bagi saya ambil langkah yang sangat telus. Tiap-tiap tahun saya isytihar harta saya, dan itu saya ingat kadang-kadang parlimen hanya minta dalam satu penggal tu dia minta 2 kali, dan dia hanya buat satu kesimpulan ringkas tentang saya punya pengisytiharan harta. Zaman PH dulu saya ingat dia letak jumlah aset kita secara jelas. Aset saya lebih kurang sama dengan Azmin Ali. Saya pun pelik juga. Saya tak apalah. Tapi lepas tu dia zaman Perikatan Nasional, dia hanya letak lebih daripada, atau julat dia letak satu range. Jadi setengah orang mungkin tak nak tunjuk, dia letak range. Tapi saya upload my full borang tu kepada website saya. Cuma saya delete nombor rumah, nombor telefon, nombor IC saya delete lah. Saya upload untuk rakyat tengok. Dan mungkin kadang-kadang dia tengok pun dia sedih kan, tengok YB punya ASB pun sikit je contohnya lah. Jadi tapi bagi saya itu penting, sebab kita tengok kes rasuah politik, kita tengok banyak skandal-skandal yang berlaku. Terlebih-lebih lagi 1MDB. Kenapa ia berlaku? Kerana orang politik nak cari duit politik untuk tujuan politik. Tidak salah, memang politik memerlukan wang macam banyak benda di dunia ni, tetapi sebab orang politik ada kuasa. Jadi kalau benda ni tak dibuat cara betul, maka itulah di mana rasuah akan berlaku. Jadi dia bagi projek kat A, dan A ini akan bagi duit kepada dia. Atau lebih teruk lagi, kalau 1MDB tu dia terus duit daripada syarikat yang dia buat terus masuk dalam akaun dia. Itu lagi obvious lah. Jadi itu masalah dia. Jadi bila kita buat makan malam ni, maknanya kita pergi kepada rakyat, pergi pada public, kita jual meja. Kalau dulu PAS lagi dia ada budaya dululah, saya tak tahu sekarang dia ada 10 Milo. Maknanya dia PAS waktu ceramah tu, dengar orang akan masuk RM50, RM100 dan RM5 sen pun ada zaman dulu. Jadi itu budaya yang bagi saya lebih baik. Tetapi idealnya, dan ini sedang dibincangkan oleh kumpulan, kalau sebelum ni lah, dalam parlimen sebelum ni dibincangkan oleh kumpulan pelbagai parti. Orang PAS ada, orang UMNO ada, orang DAP Amanah, semua keadilan, ialah bahawa semua sumbangan itu perlu kena isytiharkan kepada rakyat. Itu banyak negara buat. Mana kalau beyond say RM1,000 kena isytihar pada rakyat. Dan sumber dia siapa? Jadi tengok, kalau saya asyik dapat
duit daripada Coca-Cola. Okey, tiap-tiap tahun 10,000 Coca-Cola bagi pada saya, tiba-tiba saya bagi Coca-Cola kilang tapak murah untuk buat kilang dia di kawasan saya. Dan obvious lah. Kan? Jadi itu berlaku di Amerika, berlaku di UK dan memang rakyat boleh pantau. Dan satu lagi elemen ialah kerajaan juga, kalau di negara sana, di Jerman, di UK, di US, kerajaan juga bagi duit kepada parti politik. Itu juga agak kontroversi. Tapi bagi saya dia penting supaya kalau tak semua syarikat orang korporat je yang bagi duit pada orang politik, sedangkan kita tahu orang korporat nanti dia hanya fikir pasal keuntungan, fikir pasal pihak korporat. Jadi nak seimbang tu kerajaan juga bagi duit. Jadi secara mudahnya itulah sistem pendanaan politik. Mungkin bunyi boring, mungkin bunyi apalah kita nak minta duit dengan orang ramai dan sebagainya. Tetapi ia untuk memastikan kita laksanakan bila kita minta duit dengan rakyat, kita buat dengan telus dan terbuka. So sekarang ni kita ada semua ahli parlimen yang ada sekarang ni memang ramai yang belum isytihar harta ke macam mana? Sekarang dah selepas pakat dia mula macam ni dia dulu sebelum tu sebelum 2018 yang saya ingat yang buat pada waktu itu yang mulakan adalah Dr. Jayakumar Devaraj, Parti Sosialis Sungai Siput. Kemudian Mujahid Yusof Rawa dan saudara Rafizi Ramli, mereka mulakan. Bila Rafizi waktu tu mulakan gerakan Invoke untuk pilihan raya 2018, beliau minta komitmen daripada mereka yang dibantu oleh Invoke untuk buat pengisytiharan harta. Jadi kita buat. Dan satu lagi kerajaan Pulau Pinang dan Selangor di bawah Pakatan Rakyat waktu itu juga buat pengisytiharan harta. Jadi saya ada buat daripada zaman saya jadi Exco, kemudian bila saya jadi calon Invoke. Dan selepas itu kerajaan PH minta kita buat, semua ahli parlimen buat. Itu yang saya kata tadi, dia letak full amount harta saya, berapa banyak dan sebagainya. Kemudian zaman Perikatan Nasional dia minta kita buat juga, tetapi dia hanya letak julat. Berapa mungkin saya bawah 2 juta dan sebagainya lah aset ya. Jadi tetapi adalah kes yang tak buat dan sebagainya, dan itu memang terpampang, dan sebab itu bagi saya dia sebaik-baiknya benda itu ditunjukkan betul-betul, orang rakyat boleh tengok dan sebagainya, dan rakyat boleh nilai tentang ahli parlimen tersebut. Jadi macam saya katalah tadi, ada setengah orang kita tengok dia macam mana dia travel business class, bukan travel untuk atau first class, bukan untuk kerja tetapi untuk bercuti. Satu family ramai-ramai, kereta dia berapa banyak, rumah dia macam mana, tapi harta dia sikit, dan rakyat boleh nilai perkara tersebut. Okay. So sekarang ni 11:48, kita masih ada beberapa topik kita nak cover, YB. Terima kasih kepada semua yang masih bersama kami. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tulis dekat comment section dan kami akan ajukan kepada YB. Alright, okay. Saya nak bawa kepada isu kawasan Bukit Dinding. Okay. Bukit jauh Dinding. mana? Okay, Sebab tadi kita dah cerita pasal Setiawangsa kan. Nak sentuh sikit pasal Bukit Dinding ni. Sebab YB ada suarakan bantahan. Kita ada buat protes kan untuk selamatkan Bukit Dinding. Biasanya kalau macam ada peredaran monsun ni, tempat rendah akan banjir. Kalau tempat tinggi, kawasan tinggi, dia akan ada tanah runtuh. Betul. So dengan semua ni YB, dengan pilihan raya lagi, dengan isu monsun dan sebagainya, mana keutamaan kerajaan sekarang apabila kita cerita pasal menempatkan mangsa-mangsa banjir ni di Dewan Serbaguna yang mungkin akan menjadi yang PPS kan, yang mungkin akan menjadi tempat mengundi. So apa plan yang diorang ada for now untuk mitigate? Saya tak pastilah, sebab kalau kita tengok pengumuman yang dibuat, dia seolah sekarang dia memperkecilkan isu banjir tu, yang mana dia kata banjir monsun je, sekarang baru banjir kilat kan, belum banjir monsun dan sebagainya. Tetapi dia kata belum dia kata belum banjir monsun, baru banjir kilat. Bila agaknya banjir monsun tu dia kata hujung atau pertengahan November. Jadi itu justification lah untuk buat pilihan raya pada minggu pertama atau kedua November. Cuma
Yalah, apa nama saya bukan pakar benda ni. Saya sains saya setakat di peringkat sekolah lah, sekolah menengah. Tapi persoalan yang saya nak katakan, benda ni inexact science, okay, weather prediction. Kita pun tahu, walaupun dengan teknologi yang terbaik. Dan satu lagi istilah yang selalu digunakan oleh jurutera, minta maaf kepada jurutera di luar sana, ialah kita ada fasiliti atau kemudahan untuk menampung insiden 1 dalam 100 tahun atau 1 dalam 50 tahun. Maknanya dia tengok sejarah, dia tengok julat hujan contohnya, okey banyak ni berapa mililiter, tiba-tiba ada satu yang luar biasa. Okey, so dia boleh tampung yang tu. Tetapi kita tengok akhir-akhir ni, dalam beberapa tahun kebelakangan ni, apa yang kita katakan once in 100 years, once in 50 years ni dah berlaku hampir tiap-tiap tahun. Jadi dah tak boleh agak dah. Tak boleh agak sebab perubahan iklim. Jadi itu yang saya menjadi kerisauan saya. Samalah macam bila cakap soal Bukit Dinding. Ada betul ada laporan EIA dan sebagainya, tapi laporan EIA dibuat 2017. Dari segi undang-undang memang boleh pakai. Tapi penduduk yang pernah mengalami tanah runtuh selama ini, tentulah mereka khawatir, mereka risau apa akan berlaku. Jadi sebab itu bagi saya kita kena bila kita bercakap tentang ramalan untuk banjir, tentang PPS dan sebagainya, itu yang kita nak mendahulukan persiapan untuk berdepan dengan banjir, mitigation, flood mitigation, berbanding dengan perkara-perkara lain. Yang perkara-perkara lain ni yang ialah macam termasuk pilihan raya. Sebab pilihan raya ni kita ada ruang lagi. Kita tahu musim banjir, betul musim banjir kita mungkin berubah-ubah sedikit sebanyak, tetapi generally musim hujan kita daripada waktu sekarang sehingga ke awal tahun 2023. Jadi selepas itu kita ada 4-5 bulan. Apa salahnya? Betul lah kita ada puasa, kita ada raya. Malaysia kan ada raya Cina, tapi ada gap-gap bulan 3 misalnya, ada selepas itu. Jadi ialah mengapa perlu terkejar-kejar sangat, melainkan macam saya kata ada 2-3 orang nak melepaskan diri mereka daripada tindakan undang-undang. So ada kita bukan ada satu soalan, kita ada satu suggestion lah daripada seorang ni, Animals in Our Planet dekat YouTube. Dia kata kalau buat manifesto boleh tak masukkan perkara-perkara berikut. 1, kurangkan jumlah menteri. 2, kurangkan gaji menteri. 3, ada pemantauan dalam prestasi menteri. Dan 4, semua menteri yang ada page social media untuk berinteraksi dengan rakyat secara terus. Yang nombor 4 tu mungkin susah lah. Tapi kita nak cerita pasal 1 dan 2 ni, kurangkan jumlah menteri, kurangkan gaji menteri. Okay, saya setuju pasal perkara-perkara yang dicadangkan lah. Tentang gaji, tentang ni dari segi idea. Tapi macam bagi saya, pertama kurangkan bilangan menteri saya sangat setuju. Sebab kita boleh gabungkan dan kita asingkan di peringkat timbalan. Saya bagi contoh, Menteri Pendidikan. Kita pernah buat dulu zaman PH, seorang je, Dr. Mazli, untuk pendidikan tinggi, untuk sekolah. Tetapi apa salahnya kita buat 2 timbalan atau 3, contohnya kita 1 timbalan untuk TVET, 1 timbalan untuk pendidikan tinggi dan 1 timbalan untuk pendidikan ataupun sekolah lah. Dan macam kementerian lain pun boleh buat benda yang sama. Jadi memang boleh dibuat untuk kurangkan. Tentang soal gaji, dari segi idea saya setuju dan saya sokong. Cuma bagi saya yang lebih penting ialah soal pengisytiharan harta tu, proses tu dibuat dengan lebih baik, lebih telus. Sebab kita juga risau kadang suatu ketika dahulu gaji menteri-menteri kita sangat rendah suatu ketika dahulu, tetapi dia buat duit cara lain. Jadi kita tak nak kekalkan, contohnya lah, kalau nak kekalkan, nak rendahkan, dua-dua saya tak ada masalah. Tapi kalau kekalkan gaji sekarang, tapi kita pastikan dia punya pendapatan lain dan sebagainya itu betul-betul di isytihar untuk rakyat tengok. Kita kurangkan allowance GLC mereka. Kadang-kadang ada juga menteri duduk atas GLC, mereka dapat allowance berapa banyak. Ataupun ahli-ahli parlimen. Ahli parlimen pegang GLC, bagi saya kalau nak duduk pun dia tak boleh ambil allowance yang besar. Kita pernah ada ahli parlimen pegang TNB. Dan TNB tak silap saya setahun macam kalau tak antara 500,000 sampai 1 juta setahun, maksud
besar lah dia punya income tu. Jadi benda-benda tu yang kita kena pantau. Dan seterusnya kalau perlu kurangkan gaji menteri tak ada masalah. Tapi yang penting tu maknanya kita jangan rasa benda tu best, kurangkan gaji menteri. Tapi tengok dia ambil duit cara lain ya. So buat masa sekarang ni kita ada ramai lah yang berpendapat yang gaji menteri ni sebenarnya ada yang terlampau tinggi. Betul. Betul ke? Saya tak pasti. Saya nak tanya YB. Betul ke ada Gaji yang sampai 100,000 ada? Patutnya dia, setahu saya lah seingat saya, kalau plus allowance dan sebagainya secara purata gaji ahli parlimen adalah sekitar 25,000. 25,000. Kalau keadilan kita kena potong 10% untuk parti. Tapi gaji menteri tu is another macam double lah, macam another, kalau tak silap saya 30,000, 25,000 plus allowance. So kalau 100,000 tu itu mungkin sebab dia ada pegang beberapa JLC atau sebagainya lah. Tapi kena check balik. Tapi saya setujulah dia tak boleh terlalu tinggi. Cuma dia kena seimbang, sebab kalau gaji orang politik ni terlalu rendah, then dia ada dua kemungkinan macam saya kata. Satu, orang rasuah. Kedua, dia hanya orang kaya je boleh masuk politik, sebab dia tak kisahlah pasal gaji sikit ke gaji banyak, family dia dah banyak duit. Then itu pun bagi saya tidak baik. Jadi dia perlu ada satu keseimbangan, tapi dia tak boleh terlalu tinggi. Dan mungkin yang lebih baik bagi saya juga, di UK pernah ada masalah ni, sebab gaji ahli parlimen ni yang naikkan ialah ahli parlimen. Parlimen yang tentukan. Jadi dia self-serving lah kan. Jadi apa yang dibuat di UK misalnya, dia dah dulu boleh macam tu, ahli parlimen naikkan, tapi lama sebab ahli parlimen takut dengan rakyat kat sana nak naikkan gaji, last dia orang salah guna sistem claim. Kan ada seorang tu nak repair castle dia pun dia pergi claim dekat parlimen. Macam-macam lah itu masalah UK. So what they did, akhirnya dia buat satu suruhanjaya. Suruhanjaya tu yang tentukan gaji ahli parlimen. Maknanya bukan ahli parlimen dah. So mungkin tak tahulah orang kerajaan, orang yang tahu isu gaji dan sebagainya, dia tengok secara adil dan saksama. Kita ambil satu soalan YB. Okay. Do we have campaign to support worldwide voters who will either be coming back to vote or conduct postal vote? Sebab tadi kita ada bincang pasal benda ni, but do we have a campaign for them? I think I'm sure. I mean, our friends who started Undi Rabu, who started all the campaigns we had last time, they'll be mobilizing as well. I think Bersih will also be mobilizing. But we really should, because I think the most important thing is to show that the Malaysians cannot be treated. They cannot just be treated like fools. Because I think what has happened here, when they are dissolving in the middle of the monsoon season, or as the monsoon season is starting, they are treating the Malaysians as fools. So we have to show them a strong signal that we are not fools. We want something better. Rakyat tengah sengsara sebab kerja, gaji. Rakyat tengah sengsara sebab syarikat-syarikat kecil sengsara sebab nak dapat pekerja susah. Dan pada waktu ini jugalah mereka pilih untuk buat pilihan raya. So I think we have to show that strong signal that we want something better. That UMNO ni saya ingat tadi Zahid dia kata UMNO ni dah belajar dari kesilapan. Kami minta maaf tadi. Kan? Clearly dia tak belajar dari kesilapan, dan minta maaf tu ialah minta maaf yang kosong semata-mata. Nak kasih fill up kriteria tu kan. So undi 18 YB. Ya. Okay, undi 18 and kita dah ada undi 18 sekarang. Sudah sesiapa yang dah umur 18 tahun dah didaftarkan secara automatik. Dan kita ada seramai 6 juta pengundi baru. Betul. Sekarang ni. So it's at a total of 21.1 million pengundi baru. Will this change the momentum of pilihan raya nanti? What do you think? I think so because when you talk about undi 18, this is the TikTok generation. Saya masih ingat saya pernah bercakap ramai kawan-kawan, saya kata saya tak nak jadi YB TikTok. This was 1 year back lah, atau 1.5 years back, sebab saya tak faham TikTok. Tapi eventually orang kata saya kena eat my humble pie lah, and masuk juga TikTok because a lot of
18, 19, 20, 21 tahun, they are in TikTok. You know, so I have to go there kan. Cuma I still gaul kepala macam mana nak menari, macam mana nak menyanyi, macam mana supaya boleh masuk dalam FYP that generation. Because kalau saya bercakap tentang politik yang berat-berat, you know, I'll be just in the FYP of politicians or the political fans, which is not the purpose lah kan. So anyway, undi 18, I think you know, they will be thinking differently. They are pretty much the bulk of the COVID generation. Diorang pergi ke sekolah dalam keadaan COVID, belajar banyak atas talian. Ada yang masuk ke SPM dalam keadaan yang tidak menentu. Dan kalau mereka maksudnya dah masuk 19, 20, 21, 22, mereka juga masuk ke alam pekerjaan dalam keadaan yang tidak menentu. Banyak kena buat kerja-kerja selain daripada ijazah mereka. Gaji dalam keadaan yang tidak naik-naik. So this is a generation, I think, yang mana politik kaum dan agama patutnya tidak ter-apply pada mereka, sebab mereka lebih risau tentang soal periuk nasi mereka. Tetapi kalau kita silap percaturan, ada orang-orang politik yang tak guna, yang akan membakar. Mana dia kata, okay, you tak dapat kerja, you tak dapat belajar dengan baik. Salah apa? Salah kaum A, kaum B dan sebagainya. So it's a very thin line. Dan kita tengok itu berlaku di Amerika, itu berlaku di Britain. Jadi sebab itu bagi saya, tugas Pakatan Harapan ialah memastikan kita dapat tampilkan naratif sebenar tentang bahawa ini bukan soal kaum. Ini soal satu kerajaan yang ada dalam tu ada Melayu, ada Cina, ada India, ada orang Sabah, orang Sarawak yang tidak kisah pasal rakyat, yang hanya memikirkan pasal beberapa syarikat-syarikat besar, ketika mana rakyat yang lain tak kiralah Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak yang berada dalam keadaan yang susah. So I think that is the narrative that we have to put out to counter this narrative yang datang daripada golongan yang ekstrim, kaum ataupun agama. Okay, this is about kaum atau agama, narrative about that. Bagaimana pula dengan pengundi-pengundi yang already political fatigue? Yang ni kita ada satu soalan ini. Apa implikasi kepada PRU kali ini berdepan dengan kebarangkalian pengundi yang sudah kecewa, pengundi baru, undi 18 yang tidak percaya kepada sistem demokrasi? Because a lot of them, personally YB, I have friends within my circle yang memang tak percaya sistem demokrasi. So when you talk to them and then dia akan cakap, aku tak nak keluar undi lah. You know, everyone's the same. Betul. Ada yang cakap, okay, PRU 14, aku ada keluar undi tapi sekarang ni I've lost hope. So how do we tackle this issue in this sense? Dia macam, saya faham, dia macam bercinta lah kan. Dia kalau kadang-kadang kita rasa cinta shock, tiba-tiba kita kecewa. Dan kita rasa putus cinta, kita tak mau, kita kata tak apalah, enough, saya tak mau bercinta lagi. Tapi hidup ni biasa orang akan bercinta. Kena move on. Okay. Dia move on dan dia there's that void kan. Jadi bila bercakap soal political fatigue, kita faham sebab politik pun macam tu. Politik ni orang excited. Kita pun orang politik ni dia akan jual harapan, dia akan jual impian. Then bila benda tu tidak berlaku kan, then of course you fall short lah. Dan kebanyakan ini adalah pengundi-pengundi atas pagar yang memberi peluang kepada Pakatan Harapan. Kalau minta maaf cakap lah, tapi kalau pengundi tegar UMNO, they tend to because dia rasa mungkin untuk agama, bangsa, tanah air, maka mereka tidak ada masalah untuk terima siapa saja daripada UMNO atau PAS. Ada juga PH yang totok betul, tapi tak ramai. Kita banyak undi atas pagar yang rasa okay, we want to give a chance. Jadi jawapan saya mudah. Jawapan saya, politics is a journey, is a process. Sebagai orang, saya umur 40 nak kata, kalau dalam UMNO ni saya ketua pemuda cawangan lagi. Tapi dalam keadilan saya dah jadi naib presiden. So saya boleh katakan, saya daripada politik barisan depan ni, YB daripada umur 26 tahun. Dan tiap-tiap daripada 26 tahun sampai hari ni, banyaklah daripada kejaya politik saya ataupun perjuangan saya ni di mana saya melalui there are highs where macam menang dan sebagainya, tapi then kita akan lalui proses orang kecewa, orang rasa bahawa hasrat mereka tak sampai. Tapi
saya punya ni mudah bahawa it's a journey, it's a process. Dan macam saya kata tadi, it's not like PRU 14 kita dah menang, itu dah macam destinasi dia yang mana sampai okay finish. It doesn't work that way. It's a journey. Jadi bila kita kita dah macam main game lah. Kalau main game tu kita dah sampai dah cross a point. So dapat point berapa. But we still have to go forward. We still have to move on. Dan dalam keadaan tu kadang-kadang kita akan terlepas, kita akan tersasar sedikit. But we have to just go back to the track and keep going. Sebab macam saya kata, politics is about, it's about those who turn up. So if we get disillusion, kita rasa give up dan sebagainya, and we don't turn up, and we know that orang the other side ni keep turning up, then kita jangan pelik lah kalau lepas tu kita kata kenapa Malaysia macam ni, kenapa asyik macam ni kan. And I think we see that in this election kita ada banyak, we see a stronger leadership daripada kalangan anak muda. Kita ada saudara Anthony Loke daripada DAP. Dalam keadilan cukup ramai. Kita ada Rafizi Ramli, kita ada Nurul Izzah, kita ada Amiruddin Syahri, kita ada Chang Likang, makna anak-anak muda, Adam Adli, Fadlina yang berada di front line. Jadi this is the difference. Macam saya kata tadilah, kalau dalam UMNO naik presiden ni banyak 60 tahun kan. Jadi susah nak tengok bersatu, tengoklah bersatu macam mana kan. Jadi sebab itu I think give a chance to us untuk kita tunjukkan macam mana barisan pimpinan yang banyaknya anak muda ini dapat can lead this country. Okay. Saya tak nak ambil masa YB too much. I think it's already midnight. Tapi just a few more questions YB. Sure. Kempen Ayu Malaysia. So far Kempen Ayu Malaysia dah bergerak dengan begitu rancak lah, boleh dikatakan sangat rancak. And this is to invite more pengundi atas pagar to come and vote dan sebagainya. So far, what have we done with Ayu Malaysia, and what is happening after this? Well, Ayu Malaysia has moved at a few levels. Jadi salah satunya ialah Ayu Malaysia telah melancarkan gagasan dia. Dan seterusnya tentang isu pendidikan, tentang isu food security, tentang beberapa isu yang relevan lah untuk kita rasa pada pilihan raya kali ini, perumahan dan sebagainya. Satu lagi ialah Ayu Malaysia juga telah menjelajah Malaysia dengan menggunakan truck. Ialah Rafizi, dan truck ni sangat famous lah. So, kali ini dia menjelajah juga. Dan selain daripada truck tu, Ayu Malaysia juga menggunakan juga sistem Sista ini untuk menarik sukarelawan-sukarelawan. Jadi biasalah, jadi kita bukan hanya dapat sukarelawan di kalangan anggota parti, malah di kalangan anggota bukan parti pun masih ramai. Jadi that shows kalau kita bercakap soal disillusionment dan sebagainya, tetapi ramai orang bukan atas pagar, mereka penyokong, mereka tegar, tetapi they've never been a member. Dan they are willing to come in. Saya tahu ada orang tua, ada orang muda, they come in just to volunteer. 5 tahun muncul dia, dan dia hilang. Kita nak contact pun tak boleh. Dan dia cari kita balik kan? So that's the importance of becoming a member, is it? Yes, true. Jadi so I think Ayu Malaysia is moving at a strong pace di seluruh negara, dan the momentum is building up. Okay. So how about saya tahu manifesto Pakatan Harapan belum diumumkan lagi, but what can voters expect from Pakatan Harapan? Saya dalam tim manifesto, dan esok saya ada mesyuarat mesyuarat manifesto lah. Kita dalam proses nak muktamadkan. Jadi idea kita secara umumnya ialah tidak datang dengan satu dokumen tebal macam 2018. Tetapi kita akan menyentuh beberapa perkara yang kita rasa macam saya sebut tadilah, isu periuk nasi, isu generasi COVID, isu reformasi pilihan raya, isu rasuah, reformasi institusi, isu rasuah. Jadi perkara itu kita akan sentuh, tapi dia lebih straightforward, dan kita juga akan tunjukkan kejayaan-kejayaan yang kita telah capai di beberapa buah negeri Pakatan Harapan. So it goes both ways. Tapi it won't be so thick lah. Tetapi bagi kita yang penting, pengundi akan merasakan it's deliverable dan boleh dilaksanakan, dan ia mampu menyentuh the important touch points untuk
hati pengundi. Okay. So last kali, what would you like to say to your voters, YB? You are standing in Setiawangsa? Itu bukan keputusan saya, tetapi saya dah luahkan hasrat saya kepada pimpinan parti termasuk Dato' Syed Anwar, Saudara Rafizi. Saya telah umumkan dalam beberapa event bahawa hasrat saya ialah untuk bertanding di Setiawangsa. Jadi keputusan akhir itu di tangan presiden parti lah kan. Jadi tetapi bagi saya pertama sekali ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengundi Setiawangsa sebab saya merupakan ahli parlimen Setiawangsa bukan UMNO yang pertama sejak parlimen itu dilahirkan pada tahun 2004. So when I won in 2018 it was historic, dan itu memang macam naik roller coaster ya. Mula-mula kita menang, itulah euforia, seronok dan sebagainya. Kemudian kita cuba laksanakan beberapa perkara, tiba-tiba kita hilang kuasa. COVID pula kan. Jadi that was satu perkara yang sangat testing, dan waktu itu saya tidak ada satu sen pun peruntukan kerajaan pada waktu COVID, dan dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan beberapa syarikat, bantuan sukarelawan, kita telah dapat turun untuk edarkan barang keperluan terutama waktu PKPD. Walaupun ada kerajaan tapi saya terpaksa tampung banyak juga. Jadi that was an experience lah. Tapi akhirnya bila dah buka semula, kita dah dapat peruntukan selepas MOU dan sebagainya, we've been moving. Dan I think people can appreciate what we've done as a team, dan saya berharap that you will give a chance to me and Pakatan Harapan again waktu pilihan raya nanti. Okay. So thank you so much YB for your time. Alright. You must have had a very long day. Esok kerja kita dah bermula, and nak kata the race has already begun lah kan. So thank you so much for being with us tonight. Dan juga thank you so much to everyone yang masih menonton live kita. Kita akan ada lagi banyak session live macam ni. Kita ada banyak benda nak kena bincang, a lot of things to share, a lot of people to talk to. So we are going to keep doing these live sessions very often lah, sebanyak mana yang kita boleh buat. And untuk pengundi-pengundi baru di luar sana, and if you do not know where to go, what to do, tolonglah pergi check dekat sprsemak.spr.gov.my. Kita ada app. Now there's an app, My SPR Semak. So boleh semak, senang je. It's less than few seconds punya kerja kan. Masuk IC dah boleh terus tahu mana kita mengundi, dun apa, parlimen apa. So kita dah ada semua information tu. So dah mudah lah sekarang. So tak ada alasan lah kenapa kita tak boleh buat benda tu. Right? So okay, so thank you so much everyone. Thank you so much YB. Kita jumpa lagi. Nantikan apa-apa update kita akan update di page YB sebab ni memang studio YB pun. So we will keep updating YB's page, and nantikan live session yang akan datang. Alright? So thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.